Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Zainul Amin Ma'zin di dalam rancangan Kelantan Kita yang dibawakan khas dari studio Kelantan TV. Kelantan Kita merupakan sebuah program bual bicara bertemakan negeri Kelantan, negeri berkebajikan, yang akan membincangkan topik-topik berkenaan dengan Kelantan pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, kita pada hari ini bersama dengan seorang tetamu khas yang didatangkan khas ke studio Kelantan TV bagi membincangkan berkenaan dengan isu berkenaan dengan negeri Kelantan pada hari ini. Yang mana bersama dengan kita adalah Profesor Dr. Zawawi Ismail, yang mana beliau merupakan pengurusi kepada Sara Timur Sdn Bhd. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih di atas sudi menjemput saya kemari ke studio ini. Ya, insya-Allah dapat saya sampaikan sedikit pandangan ya. Baiklah doktor. Kita semua tahu, ramai mengetahui bahawa Sara Timur Sdn Bhd, sebuah syarikat yang sudah mempunyai nama di dalam Malaysia terutamanya. Tetapi bagaimana bermulanya Datuk Prof dengan Sara Timur? Ya, terima kasih. Sara Timur ini sebuah syarikat yang berasal dari Sarawak sebenarnya, dan secara kebetulan pada waktu itu saya selaku Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak pada waktu itu, dan secara kebetulan sebenarnya saya tidak sangka sebenarnya bahawa syarikat ini membina suatu struktur tangki air sebenarnya yang tinggi untuk universiti. Dan saya mula berkenal dengan syarikat ini yang merupakan sebuah syarikat kecil sebenarnya pada waktu itu. Selepas saya balik ke Kuala Lumpur dan saya berkenalan rapi dengan ahli-ahli syarikat ini yang kemudian menjadi kawan sebenarnya. Dan dalam masa 10 tahun itu juga lebih kurang syarikat ini telah bertumbuh besar sebenarnya, luar daripada jangkaan saya. Dan pada waktu itu juga mereka menawar saya untuk berkecimpung dengan syarikat ini. Dan saya kajikan bahawa syarikat ini benar-benar suatu syarikat yang sungguh begitu berusaha gigih membangun syarikatnya. Saya tertarik. Pada waktu itu saya mula menjadi pengurusi syarikat, tapi tidak begitu pasif ya, tidak begitu aktif, tapi cuma pasif untuk membantu mana yang boleh. Kemudian selepas dalam lebih kurang dalam 5-6 tahun dulu ya, saya mula kembali ataupun pulang ke kampung yang di Kota Baru. Sebab Kota Baru ini ialah kampung saya sebenarnya. Dan saya mula memikirkan apakah yang harus saya melakukan ya. Sebab saya dirantau dan telah membina suatu universiti daripada sifar, maka saya rasakan bahawa saya telah meninggal suatu legasi ya. Dan bila saya melihat dari segi bandar saya sendiri, saya memikirkan apakah legasi yang saya harus tinggalkan ya dalam perjalanan hidup saya. Dan saya mulalah memikir berbagai benda. Umpamanya saya telah tolong membantukan penubuhan Darul Digital, pusat animasi. Dan lepas pada itu saya memikirkan apa lagi yang harus saya lakukan ya untuk seperti tadilah saya teringat di kepala saya bahawa saya mesti melakukan sesuatu ya. Dalam masa 5 tahun yang lampau, saya telah makin kenal orang-orang yang di Kota Baru ini, komuniti di Kota Baru. Dan dengan beberapa kawan, saya mula mengenal bukan saja setakat kenal kawan-kawan lama, tetapi sudah mula mengenali barisan ESCO dan barisan pengurusan syarikat di Kota Baru ini, di Kelantan ini ya. Maka terlintas pada waktu itu dalam saya ingin membawa
syarikat Sara Timur ini ke Kota Baru dan melihat apakah potensi ya kita dapat cuba membantu pembangunan di Kelantan ini. Malah kita ada beberapa permintaan daripada agensi-agensi yang mahukan beberapa projek dijalankan dan malah kita pernah mengemukakan beberapa cadangan bagi projek-projek, tapi apa boleh buat kadang-kadang tidak terjadi ya, mungkin ada sebab-sebab yang tertentu ya. Kemudian mungkin dalam 3-4 tahun dah dulu ya, ada saya melawat Perbadanan Menteri Besar Kelantan dan juga Tunjung Development Corporation, dan mereka memberi suatu briefing ya, taklimat tentang Bandar Baru Tunjung. Dan pada itu kita pun tertarik ya tentang ini mungkin suatu yang dapat kita memberi sokongan ya. Dan dalam pada itu juga kita mengkaji tentang Kelantan dan Kota Baru khasnya dari segi ekonomi, dari segi pasaran dan sebagainya. Dan kita mula merasakan bahawa Tunjung mempunyai potensi dan kita harus cubalah, saya fikir dapat ya, kita mungkin dapat melakukan sesuatu. Baiklah Datuk. Kita tengok dari segi keupayaan Sara Timur sendiri. Yang antaranya saya difahamkan Sara Timur terlibat dengan Sutra Herbal Resort dan pernah terlibat dengan Sandakan Herbal Square. Dari segi Sara Timur sebenarnya sekarang ini sudah begitu besar sekali sebenarnya, sebab sekarang ini sudah memindahkan ibu pejabatnya di Kuala Lumpur, bukan lagi di Kuching. Dalam masa 3 tahun ini, semenjak 3 tahun ya, sudah pun berpindah ibu pejabat di Kuala Lumpur. Dan sekarang ini Sara Timur Sara Timur merupakan suatu syarikat pembinaan sebenarnya, dan mula menjalankan pemajuan dari segi pemajunya, dari segi pembangunan hartanah mungkin tidak lama dulu. Syarikat ini merupakan suatu syarikat pembinaan sebenarnya asalnya. Sekarang masih kuat lagi ya, lebih kurang 90% daripada kegiatan syarikat ini dalam pembinaan. Malah jumlah sekarang ini dari segi pembinaan, dari segi kos pembinaan yang kita jalankan sekarang ini sudah pun melebihi 1 bilion yang ada pada dalam buku sekarang ni ya, yang masih aktif lebih kurang 1 bilion kos yang dari segi pembinaan. Dan dari segi sebagai pemaju, beberapa projek yang dijalankan kebaikannya di Kuching dan di Kota Kinabalu. Dan inilah kali pertama syarikat ini datang ke Kelantan untuk memajukan Tunjung. Baiklah Datuk. Kita melihat kepada Tunjung, yang mana kalau kita rata-rata sebut di Tunjung ni, kalau orang Kelantan tengok, bila sebut Tunjung, ramai nak memiliki tanah di Tunjung, ramai nak memiliki projek-projek di Tunjung. Bagaimana pandangan Datuk berkenaan dengan memilih Kelantan sebagai satu tempat untuk melabur? Pada waktu pihak Sara Timur mula datang ke sini, sebenarnya banyak rasa takut sebenarnya dari segi sanksi bahawa Tunjung ini dapat dibangunkan. Malah kita telah pun mengetahui bahawa banyak syarikat-syarikat yang datang ke Kelantan untuk memajukan Bandar Baru Tunjung khasnya ya, datang kemudian pulang, tidak berlaku sebenarnya apa yang diharapkan. Mungkin tidak mempunyai
mungkin tidak mempunyai rasa mungkin bimbang ya, kebanyakan yang bimbang tentang keadaan di Kelantan, mungkin oleh sebab kerajaan ini oleh diperintahkan oleh satu parti yang berbeza dengan pusat. Dengan pusat, itu satu halnya. Dan mungkin sendiri nampak juga ya, mungkin kelemahan dari segi kekurangan dari segi pihak yang dilihatnya dari segi pentadbiran negeri ini sendiri, mungkin ya, yang mungkin kurang begitu pantas kalau dibanding dengan yang berlaku di negeri-negeri lain ya, yang lebih hebat, lebih gah ya, di Johor, di Penang, di Pulau Pinang dan sebagainya. Mungkin kalau kita lihat dari segi perbezaan dari segi kadar ya, dan juga dari segi rentak kemajuan itu tidak begitu lain sekali ya. Dan mungkin itulah yang mencurigakan, mungkin tidak yakin tentang boleh jadi. Sebab itu kalau kita lihat banyak syarikat yang datang tetapi tak jadi. Ya. Apakah yang menyebabkan keyakinan Datuk? Saya sebenarnya mungkin stamina saya ini datang daripada kemahuan saya sendiri, yang saya sebutkan tadi, bahawa saya mahu satu yang dapat saya lakukan ya, satu legasi yang boleh saya ya, kalau ya dalam hidup kita ini kan kita mahukan sesuatu yang dapat kita tinggalkan ya. Dan mungkin itulah yang mendorong saya dan rakan-rakan saya juga di Sara Timur yang sudah mula suka negeri Kelantan ini ya, dengan makanannya, dengan sifat orang-orang kita di komuniti di Kelantan ini, dia sudah mula merasai dekat ya dengan komuniti kita ini. Walaupun masih ada dalam hati masing-masing ya, dalam percakapan antara kita ini, bahawa itu tadilah, bahawa masih bimbang tentang komitmen yang harus lebih nyata. Sebab kami berpendapat bahawa komitmen daripada kerajaan maupun pentadbiran itu masih tidak jelas dari segi pembangunan Tunjung ini ya. Mungkin disebut-sebut, tapi pada hakikatnya mungkin tidak begitu nyata dan jelas. Cuma kita memang dapat menjalankan kerja oleh sebab kita ini sudah mempunyai hubungan rapi dengan bahagian-bahagian tertentu yang membolehkan kita meneruskan apa yang kita mahukan. Sebab kita memang sudah beriltizam dan kita telah pun belanjakan sudah banyak wang sebenarnya, dan kita tahu risikonya amat tinggi ya, amat tinggi, tetapi kita telah pun belanja begitu banyak, kita telah pun mengambil alih tanah, dan bagi kita macam ya, failure is no option ya, bukan suatu pilihan untuk tidak terjadi, kita harus jadikan. Dan itulah yang ada pada kita, bahawa kita ya walau apapun kita akan teruskan. Ya, akan teruskan. Bagaimana pula dengan projek Cik City Village yang sedang Datuk usahakan? Bagi di Tunjung, projek kita namakan Legenda Tunjung, dan beberapa komponen dalam projek ini. Kita ada suatu mall Cik City, kita panggil Cik City Village Mall ataupun mall perkampungan Cik City. Ini sangat menarik. Saya ingin menarik perhatian tentang idea mall ini. Dari segi konsepnya. Ya, konsepnya. Kita ada juga suatu pangsapuri yang mungkin tahapnya lebih mutunya tinggi, yang kita namakan Prima Tunjung. Kita adakan juga sebuah hypermarket, satu hypermarket. Kita adakan juga satu bangunan hotel. Ini sudah kita telah pun menandatangani suatu perjanjian dengan kumpulan Accor bagi hotel ini. Accor ini tersohor dengan jenama
Pullman, Novotel, Mercure, Ibis, banyak dia punya brand-brandnya. Dan kemungkinan kita akan bawa hotel sama ada Novotel ataupun Mercure untuk ini 4 bintang ya, 4 bintang. Dan kita ada juga 2-3 lagi komponen bagi projek ini. Khusus bagi mall perkampungan Cik Siti ini ialah suatu konsep yang mungkin baru, yang bukan suatu mall yang jenis kotak, biasanya dipanggil kotak ya. Mall yang ada kebanyakannya jenis kotak. Maksudnya dia tinggi, kotak, rapi, dan semuanya berlaku dalam kotak ini ya, dengan berhawa dinginnya dan segala macam ya. Tapi kita rasakan bahawa trend yang akan berlaku nanti bukan dalam bentuk kotak, sebab kotak ini menghadkan ya, memang kita suka berlepak dalam satu kotak yang berhawa dingin. Tapi di masa depan kos tenaga untuk mengekalkan kotak ini akan menjadi mahal ya. Sukar untuk kita menyelenggarakan sebuah kotak yang berhawa dingin yang memakan belanja besar dari segi tenaga. Dan tiap-tiap mungkin tidak begitu sukar bagi suatu syarikat yang berjenama tinggi seperti syarikat-syarikat yang antarabangsa. Tetapi kalau kita memikirkan Kota Baru ini akan mempunyai banyak syarikat yang tidak begitu besar tetapi sederhana, maka tentu sekali kos untuk menyelenggara sebuah kotak mall mungkin tinggi. Maka itulah kita membawa idea supaya kita tidak dalam kotak tapi mengikut jalan-jalanan ya, street mall ya. Dan kita mengambil juga ilham dari banyak bentuk yang sudah pun berlaku di negara maju, dan termasuk Bangkok ya. Kota Bangkok pun sudah pun mula membina mall yang seperti ini ya. Lebih pada open mall ya. Di Johor pun ada satu, tapi itu merupakan suatu outlet ya. Dan saya dapati bahawa di Bintulu pun sudah pun ada perancangan untuk mengadakan mall yang seperti ini ya. Bagi kita mungkin inilah yang paling sesuai, bukan saja kerana tenaga tadi, tetapi juga kerana kita boleh menjadikan mall ini suatu pusat pelancongan. Kalau dalam sebuah kota, kita tak boleh mengadakan aktiviti pelancongan. Cuma mungkin pameran seperti yang kita dapat di mall-mall yang ada di Kota Baru ini kan. Hari Minggu maka diletaklah apa-apa yang boleh mengambil perhatian dari pelepak-pelepak dari mall. Tapi untuk menjadikan suatu hub pelancongan yang lebih sesuai ialah bentuk dari segi jalan-jalan ini ya. Dan kita yakin bahawa ini akan sukses. Cuma mungkin oleh kerana kita binakan ini bukan lot kedai yang seperti mana yang kita dapati di bandar, 3 tingkat rumah kedai. Walaupun bentuk kita nanti mungkin seolah-olah sama dengan lot rumah kedai, tapi kita ini sebagai suatu mall, maka kos pembinaannya tinggi sebab kita akan ada tempat letak kereta di aras bawah ya. Jadi semua jalan-jalan ini bebas daripada trafik, bebas daripada kereta, bebas. Jadi banyak unsur ataupun elemen keselamatan yang ada. Jadi kanak-kanak kita, family boleh berlari-lari dalam jalan ini dengan segala aktiviti yang kita akan adakan. Oleh sebab secara pembinaannya sebagai mall, maka kos pembinaannya tinggi ya. Bagi mall yang kita ada, yang kita cadangkan ini, yang seluas lebih kurang dalam 9 ekar tanah, dan seluas ada lebih kurang 224 lot kedai yang kita akan pasarkan mengikut secara serata, bukan cara bangunan ya. Jadi kosnya mungkin tinggi, saya sebutkan tadi lebih kurang 300 juta. Maksudnya kalau kita jual
suatu lot kedai di tingkat bawah yang berukuran 26 kali 70 kaki mungkin telah mencapai 1 juta lebih. Kalau kita bandingkan dengan lot rumah kedai yang 3 tingkat, mungkin di Kota Baru ini mungkin 800,000 ya, ataupun mungkin mencecah 1 juta. Tapi akan melihat begitu mahal lah maksudnya. Tapi yang mereka lupa bahawa semua kemudahan mall memang terdapat dari tersedia ya. Dari segi eskalatornya, dari segi liftnya, semua ada. Bukan rumah kedai yang ada sekarang yang longkang pun mungkin tidak dapat sebab tak diselenggara sebab infrastruktur di bandar kita ini begitu kurang. Sedangkan yang di mall ini cukup dengan infrastrukturnya. Kita telah mengkaji, tak mungkin insya-Allah tak mungkin lah sebab kita ada kawalan dari segi serba-serbi ya untuk beri keselamatan pada mall ini. Ya, jadi kita pun telah mula melancarkan jualan bagi mall ini. Dan ya insya-Allah kalau kita harap berjaya nanti ya, insya-Allah. Dari segi impak ataupun kesan kepada kerajaan negeri Kelantan sendiri ataupun kepada rakyat di negeri Kelantan sendiri, sama ada dari segi peluang pekerjaan dan sebagainya, perkembangan ekonomi. Pertamanya, pembangunan ini melibatkan lebih kurang 40 ekar tanah dan merupakan suatu projek yang besar saya rasa sebab jumlah nilai gross ya ataupun gross development value ya, GDV, mencecah semua sekali lebih kurang 1.2 bilion ringgit ya. Merupakan suatu yang besar ya. Dan tentu sekali saya rasa akan melibatkan mula sekali pembinaan itu sendiri yang memberikan peluang untuk siapa-siapa yang untuk bekerja bersama untuk mendirikannya ya, dari segi perunding, dari segi semua ya, dari segi pekerja yang membina dan semua sekali. Sebab kosnya begitu tinggi lah. Dan kalau kita melihat dari segi pelan induknya ya, dan saya rasa inilah kali pertama saya rasa Kota Baru akan melihat suatu pembangunan yang bersepadu ya, yang dengan segala komponen yang moden, dan kita akan membawakan dari segi arkitekturnya, dari segi pembinaannya yang berstandard ya, dan dengan beberapa mutunya yang akan saya rasa tak pernah dapat dilakukan di Kota Baru ini ya. Dan itu pun merupakan suatu yang memberi impak secara kesan ya, kepada bandar ini. Malah kita percaya ini akan menjadi suatu ikon ya kepada Kota Baru ini sendiri ya. Dan tentu sekali saya rasa ini sebab kalau kita melihat di Tunjung masih belum ada sebenarnya, selain daripada bangunan-bangunan kerajaan atau utamanya kerajaan pusat ya, tapi belum nyata yang dibangunkan. Tentu sekali saya rasa kejayaan nanti saya rasa penting bagi negeri Kelantan ini. Saya rasa kemajuan atau gagal ini akan memberi impak yang kesan yang tinggi kepada negeri Kelantan. Saya percaya dalam 5 tahun ini gagalnya projek ini akan mencerminkan juga kegagalan kerajaan ini. Jadi kita sendiri tentunya mahukan ini berjaya sebab kita telah pun modal kita pun telah banyak yang dibelanjakan. Hanya perlu ada support daripada semua pihak. Semua pihak itu perlu. Dan itulah yang saya katakan seperti yang saya katakan tadi, saya rasa komitmen itu masih belum jelas, dan saya sendiri berharap bahawa kerajaan memberikan komitmen yang tinggi. Kalau tidak nanti ni, walaupun kita tentunya akan cuba menjayakan projek ini, tetapi untuk menarik pelabur-pelabur lain ya, saya mungkin tidak berlaku ya, kalau tidak ada suatu komitmen yang jelas
dari pihak kerajaan, dari pihak pentadbiran negeri bahawa Tunjung harus mesti berjaya. Sekiranya projek ni berjaya, Datuk melihat bahawa selepas daripada ni mungkinkah pelabur-pelabur lain, luar lain Tentu akan sekali bertandang ke Kelantan? Misalnya sekarang ini keyakinan daripada institusi perbankan, misalnya bank atas projek ini bukan kerana keyakinan terhadap Kelantan, tapi keyakinan terhadap syarikat kita sebenarnya. Sebab syarikat kita ini begitu berjaya dalam di persada pembinaan yang sekarang ini, dan hubungan kita begitu baik sekali dengan institusi kewangan. Malah kesangsian institusi bank itu begitu tinggi, tetapi kitalah yang dapat meningkatkan keyakinan, sehingga kan sekarang ini bank Maybank telah pun meluluskan fasiliti kewangan sebanyak 230 million juta bagi projek Cik Siti ini Cik Siti ini. Dan itu bukan kerana keyakinan mereka kepada malah mereka masih waktu akhir sebelum diluluskan kesangsian telah pun disebut oleh bank tentang kebimbangan mereka tentang komitmen. Dan keyakinan mereka itu mereka bergantung pada keyakinan mereka ke atas syarikat ini yang telah banyak menggunakan fasiliti bank untuk menjalankan berbagai projek yang saya sebut sekarang ini, yang saya sebut tadi bahawa jumlah dalam buku sekarang ini pun untuk yang ada bagi syarikat ini sudah pun mencecah 1.2 bilion dalam buku saja untuk pembinaan. Bagaimana pula dengan hubungan projek ni dengan infrastruktur yang ada di negeri, terutamanya dari segi airportnya masih lagi domestik, bukan international. Dari segi portnya sendiri kita masih lagi. Itu sesuatu yang kita bimbang, tetapi kita yakin bahawa semua ini akan berlaku insya-Allah. Sebab tentu sekali dari segi pelancongan, dan kita mahukan supaya Kelantan, Kota Baru akan menarik lebih banyak pelancongan. Sebab ini satu hal juga yang saya rasa pihak kerajaan harus beri perhatian. Walaupun ramai yang datang bercuti ke Kelantan, Kota Baru, tapi saya rasa potensi itu masih belum dimanfaatkan. Kalau kita banding dengan Sabah dan sebagainya, usaha bagi pelancongan itu begitu tinggi begitu tinggi sekali. Pemasarannya begitu hebat, produk-produk pelancongan itu begitu banyak. Sedangkan kita ini begitu tidak menyerlah Walaupun kalau kita tengok sendiri dari segi batik batik pun saya rasa begitu tidak menyerlah sekarang ni, tidak seperti dulu dan tidak ada suatu tempat yang begitu baik bagi pelancong untuk melihat bagaimana industri batik ini. Semua yang kita ada, misalnya banyak tempat-tempat di Kelantan ni yang masih belum ditonjolkan sebagai suatu produk pelancongan. Sedangkan kita ada, tapi tidak diperhebatkan, tidak dipromosikan. Banyak kalau mungkin suatu sudut perbincangan nanti mungkin satu dari segi pelancongan. Tapi kalau kita lihat negeri-negeri lain sudah mula memasarkan lebih hebat. Dari segi sebab kita ni banyak sebenarnya dari segi anugerah Tuhan kepada Kelantan ini memang banyak, tapi di Kota Baru, tapi tidak begitu bersungguh dalam memperhebatkan. Mungkin Prof Datuk ada rasa sedikit kebimbangan hasil daripada kekurangan pelancongan ini jika nak dibandingkan dengan mall yang baru yang akan dibina. Tapi juga kami juga melihat dari segi potensi border trade atau perdagangan sempadan yang kita ini tidak jauh daripada sempadan Thai sebenarnya.
Dan kami sendiri pun melihat kemungkinan dari segi mengambil minat Selatan Thai. Kami fikir sebab kita tidak boleh melihat bahawa perdagangan sempadan ini sebagai suatu kecil sebenarnya. Volume perdagangan sempadan ya yang di Kelantan Thai ini sebenarnya amat tinggi sebenarnya. Mungkin jarang yang memikirkan tentang masih belum nampak lagi. Belum nampak ya. Daripada analisa kami dapati misalnya ya, satu apa namanya counter ya di suatu bank di Rantau Panjang bank itu mempunyai beberapa counter ya. Kutipan satu counter yang kami dapati, yang kami fahamkan ialah 1 juta satu hari cash. Fikirkan bahawa berapa bank yang ada di Rantau Panjang. Maksudnya aliran tunai antara sempadan ini tinggi sekali. Ya. Dan mungkin ramai yang tidak sedar bahawa misalnya suatu hypermarket di Kota Baru ini ya, satu hypermarket merupakan 4 yang terbesar daripada jumlah jualan. Mungkin di Malaysia ya. Di Malaysia. Maksudnya dari segi dagangan ya yang dan juga aliran tunai tinggi di Kota Baru ini. Jadi itulah yang juga meyakinkan kami bahawa Kelantan Kota Baru tidak kurang orang yang berpunya, yang mempunyai, maknanya rakyat mempunyai kuasa beli. Kuasa beli tinggi sebenarnya. Kuasa beli tinggi. Baiklah, harapan Datuk dan juga harapan Sara Timur sebagai pemaju di Tunjung di projek Tunjung ataupun Cik City Village Mall ini kepada kerajaan dan juga kepada rakyat negeri Kelantan itu sendiri. Kami sendiri sebenarnya harapkan bahawa ya tentu sekali kita harapkan sokongan daripada semua pihak. Dalam pada itu kami mempunyai keyakinan sendiri sebenarnya. Kalau tidak kami sudah golong tikar dah balik dah kan. Tapi kami mempunyai keyakinan bahawa projek kita akan berjaya. Akan berjaya. InsyaAllah akan berjaya. Dan kalau kita melihat nanti dalam masa 18 bulan ini, kalau misalnya sudah nampak kejayaan dan kami mungkin berani untuk melihat tempat-tempat lain yang kami dapat membantu dalam pembangunan lain ya. InsyaAllah. Sebagai akhirnya, apakah tips-tips ataupun pandangan yang suka untuk Datuk lontarkan terutamanya pada rakyat di negeri Kelantan dengan nadanya supaya tidak malu, tidak segan untuk terus maju ke hadapan? Kelantan sebenarnya merupakan sebuah negeri yang kaya sebenarnya dari segi sumber ya. Kita mempunyai sumber biji besi misalnya yang dikatakan terbesar sebenarnya di Malaysia ini. Kita mempunyai banyak lagi sumber ya yang saya rasa dapat membantu membangunkan negeri Kelantan. Cuma yang penting saya rasa dari segi pihak-pihak tertentu ialah supaya cara kita mengambil manfaat ini, manfaat lombong, manfaat daripada kayu-kayan itu ya, dapat diraihkan dengan sepenuhnya supaya tidak tercicir ya. Sebab kadang-kadang hasil negeri ini diambil tapi dikeluarkan dengan begitu saja dengan tiada impak kepada pembangunan negeri, dan itu harus diberi perhatian supaya kekayaan ini dapat dimanfaatkan oleh negeri dan juga rakyat. Satu lagi mungkin dari segi rakyat kita sendiri, mungkin saya rasa kita harus menambahkan keyakinan kita sendiri bahawa kita semua ini dapat sebenarnya memberi sumbangan untuk membangunkan
negeri ini. Ramai kita yang berhijrah ke negeri-negeri lain yang jelas bahawa kemampuan rakyat Kelantan ini dalam penglibatan ekonomi negara begitu tinggi ya. Ramai yang berjaya. Ramai yang berjaya. Kemana-mana kita pergi, ramai orang Kelantan yang berjaya. Tetapi tidak ramai yang mahu pulang ke negeri ini untuk memberi sumbangan untuk meningkatkan lagi pembangunan ya. Saya berharap benar supaya rakan-rakan saya ataupun yang lain yang mempunyai kepandaian, mempunyai kepakaran, mempunyai malah begitu kadang-kadang begitu banyak modalnya yang harus datang dan sabar ya. Saya rasa sabar dengan apa yang ada. Tentu sekali kita tahu tentang kelemahan-kelemahan yang ada di negeri ini, tetapi kita harus cekal ya. Dan selagi kita tidak datang membina, kita tidak akan mengubahkan apa yang ada sekarang ini kan. Dan saya rasa kita harus sabar, cekal dan mahu mengubahkan ya pembangunan negeri ini. Mungkin apa yang sedang Prof Datuk laksana sekarang ini menjadi satu pencetus kepada insya-Allah. Tapi saya rasa ramai lagi yang pandai lebih daripada saya. Sebab saya ini baru saja berkecimpung dalam dunia korporat ini bukan lama. Saya dulu seorang akademik ya dengan teori-teorinya. Tapi sekarang ini bila sudah berkecimpung bukan senang ya. Bukan senang. Tapi ternyata berjaya. Tetapi insya-Allah ya, saya rasa kalau insya-Allah ya, kalau kita tekun insya-Allah saya yakin bahawa projek kita ini akan berjaya insya-Allah. Jadi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Prof Datuk Dr. Zawar Ismail kerana sudi bersama-sama dengan kita di Kelantan kita pada hari ini. Jadi saya mewakili Kelantan TV merakamkan jutaan terima kasih sekali lagi terima kasih kembali pada Prof Datuk dengan sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi untuk tuan-tuan di luar sana sidang penonton sekalian, insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain masa dengan isu-isu dan juga perkembangan di negeri Kelantan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.